Warga Malaysia sempena Bulan Kebangsaan 2022, kita akan berbicara berkenaan Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 bagi peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Lim Antek, Pengarah Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Cik Menawar. Terima kasih. Baik, kalau kita imbas kembali 30 Julai yang lalu, kita menyaksikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2022 di peringkat kebangsaan yang berlangsung di Putrajaya. Dan kali ini kita akan menyaksikan bagi program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia. Jadi mungkin Tuan untuk permulaan ini boleh kongsikan perancangan untuk program Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2022. Okey, terima kasih Cik Menawar. Selamat pagi, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasihlah kami beri peluang kepada Jabatan Penerangan Wilayah untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan Kembara Merdeka peringkat wilayah Persekutuan. Untuk makluman semua, pelancaran ini telah dilaksanakan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada 30 hari bulan peringkat kebangsaan. Dan di Kuala Lumpur pun kita buat secara serentak pada 30 hari bulan Julai juga, tapi dilancarkan oleh bahagian Datuk Bandar lah, Datuk Mahathir Ngah. Dan pada hari tersebut sebenarnya kita perlu merancang peringkat wilayah dengan peringkat persekutuan, dan kita buat serentak pada hari tersebut 30 Julai lepas. So pasti banyak program yang akan dilaksanakan sempena Bulan Kebangsaan ini, khususnya daripada pihak Jabatan Penerangan sendiri, dan juga kita lihat antara program yang akan dilaksanakan adalah program Semarak Gemilang, Tuan. Ya, betul. Okey, pada peringkat wilayah persekutuan kita merancang banyak program sebenarnya, dan kita akan fokuskan kepada beberapa program utamalah. Pertama, apa yang Cik Menawar cakap tadi, program Semarak Gemilang, iaitu kita akan pilih beberapa lokasi tumpuan orang ramai. Kita akan melibatkan komuniti di kawasan tempat dan memasang bendera supaya menjadi tempat tumpuan lah, sebab orang datang dan akan mengambil gambar, dan dia akan momen-momen tu supaya ambil gambar dan dia postkan dalam Facebook dia masing-masing lah, supaya menampakkan gerakan mengibar jalur gemilang sambutan Hari Kebangsaan tu betul-betul meriah di kawasan-kawasan tersebut. Dan program yang kedua ialah program Merdeka Komuniti. Program Merdeka Komuniti ini adalah satu aktiviti yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan yang kita memperkasakan komuniti untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan di lokasi-lokasi tersebut. Dari sini kita utamakan KKM kita lah. Kementerian Jabatan Penerangan kita ada persatuan atau NGO yang ditubuhkan jabatan disebutkan Komuniti Keluarga Malaysia yang dianggotai oleh ketua-ketua pemimpin tempatan, dan yang program ini kita akan macam bekerjasama lah Jabatan Penerangan dengan komuniti tersebut untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang di kawasan-kawasan tertentu. Dan ini semestinya lah komuniti bersama dengan rakyat setempat bersama-sama membuat kerja untuk menyemarakkan sambutan. Dan kalau Cik Menawar ada masa boleh turun ke komuniti bersama-sama menyemarakkan. Yang kita sekarang kita telah laksana, sedang dan akan laksanakan sehingga 16 September. Dan untuk makluman juga, di wilayah persekutuan ini kita ada 72 komuniti keluarga Malaysia, dan di setiap parlimen ada kurang 6. Dan gerakan untuk menyemarakkan ini kita akan sambut di seluruh wilayah persekutuan ini dengan 72 komuniti, dan setiap komuniti kita memperuntukkan bukan RM1,000 lah, duit tak banyak. Tapi untuk menyemarakkan tu kita bagi sama rata, semua bersama dengan komuniti menyemarakkan semangat kebangsaan ini di setiap lokasi tersebut. Betul. Itu sangat penting. Ya. Dan satu lagi yang berkaitan dengan KKM yang Cik Menawar tadi lah, Konvoi Kembara Merdeka. Yang ini akan berlaku di wilayah persekutuan selama 2 hari lah, 18 hari bulan Ogos dan 19 hari bulan Ogos. Okey, itu antara program-program utama yang akan dilaksanakan sempena Hari Kebangsaan sampailah ke Hari Malaysia pada 16 September kelak. Jadi kita nak menyentuh kembali berkenaan Kembara Merdeka Keluarga Malaysia KMKM 2022 ini. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan kaedah pelaksanaannya dan juga matlamat yang ingin dicapai. Okey, terima kasih Cik Menawar. Sebenarnya konvoi, sebenarnya disebut konvoi, konvoi Kembara Keluarga Malaysia. Yang ini telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 30 hari bulan hari itu di Dataran Merdeka. Sebenarnya ada 2 perkara yang PM lancar hari itu, ialah satu, jalan bersama. Berjalan teguh bersama. Yang kedua ialah konvoi. Konvoi ini 30 hari bulan hari itu yang lancar, dia bergerak daripada negeri ke negeri. Konvoi Selangor ke utara,
ke timur, selatan dan akan datang ke wilayah pada 18 bulan. So daripada Negeri Sembilan ke wilayah 18, 19 dan kita akan penutup di wilayah lah pada 19 bulan. Konvoi daripada Negeri Sembilan dijangka tiba di Kuala Lumpur pada 18 bulan pukul 2.30 petang di Tol Sungai Besi. So daripada konvoi itu, konvoi Jabatan Penerangan Wilayah akan sambut konvoi daripada Negeri Sembilan, akan bawa ke majlis di IPG Ceras tu, Institut Pendidikan Perguruan Khas Ilmu Khas Ceras, dan di situ akan ada majlis perasmian lah oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Luar Negeri, Yang Berhormat Datuk Kamaldin Jaafar, merangkap Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. So daripada situ akan bergerak. Keesokan harinya kita akan membuat program majlis penutup di Menara di BKL. Itu oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. So di sepanjang tu kita konvoi itu ada program-program yang kita tetapkanlah untuk bersama dengan komuniti, menyantun rakyat sebenarnya. Menarik sekali program Kembara Merdeka ini, konvoi yang dilaksanakan sempena Bulan Kebangsaan ini. Dia pass button dari negeri ke negeri. Betul. Dan usaha untuk kita menyemarakkan semangat cintakan kepada negara. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan juga siapakah antara agensi-agensi yang terlibat untuk menjayakan program Kembara ataupun konvoi Kembara Merdeka ini. Okey. Konvoi Kembara ni kita melibatkan kebanyakan, wajibnya ialah agensi di bawah KCOM. Di Wilayah Persekutuan wajib. Dan lain-lain agensi kerajaan termasuk di BKL dan juga NGO lah. Kita melibatkan NGO dari Persatuan Motorbike K16. So kekuatan dia adalah lebih kurang 40 kenderaan akan bergerak dengan keanggotaan lebih kurang 62 orang. So kalau terlalu panjang pun agak sukar untuk kawal. So kita hadkan kepada 40 kenderaan dengan 62 orang. So pergerakan bermula daripada Tol Sungai Besi ke IPG Ceras dan kita akan bermalam di Grand Con Hotel tu. Besok kita akan bergerak daripada restoran Firdaus, Jantung Orang Ramai, Kibar Jawa Gemilang, dan kita bergerak ke KL Central. Selepas KL kita akan bergerak ke Menara di BKL lah untuk majlis penutupan pada 19 bulan. Dan kepada rakyat yang berkelapangan, jemputlah hadir dalam majlis program-program kami tu. Ya, insya-Allah untuk kita bersama-sama memeriahkan program Kembara Merdeka di setiap checkpoint yang dinyatakan tadi. Okey tuan, ini merupakan satu hala tuju baru untuk kita semua, khususnya pasca pandemik COVID-19. 2 tahun kita tidak dapat melaksanakan konvoi merdeka seperti kebiasaannya pada tahun-tahun sebelum ini. Jadi mungkin ada harapan yang cukup besar ataupun manfaat untuk program konvoi Kembara Merdeka ini kepada masyarakat dan juga kepada agensi-agensi yang terlibat ini tuan. Okey, sebenarnya Cik Munawar cakap maklum 2 tahun kita macam berkurunglah sebab pandemik COVID-19 dan program-program yang kita rancang sebelum ini pun tidak dapat dilaksanakan kerana pergerakan perlu dikawal. Dan tahun ini kita buka balik walaupun kita dalam fasa pandemik, tapi pergerakan kita telah pun dilonggarkan sikit. Dan program-program yang kita laksanakan ini adalah untuk menyantun rakyat supaya datang bersama dan memudahkan sambutan sempena Bulan Kebangsaan. Sepatutnya kita bergerak lagi awal, tapi oleh kerana sekadar itu kita di wilayah ini kita akan mula pada 18 bulan secara besar-besaran lah. Dan kita melibatkan semua agensi kerajaan, swasta dan juga NGO. Dan kita juga melibatkan belia-belia lah. So untuk harapan saya, sambutan Hari Kebangsaan ni sepatutnya bukan dalam tempoh tertentu saja. Sepatutnya kita akan bergerak daripada awal tahun hingga ke akhir. Kerana semangat kebangsaan, cintakan negara ini perlu dididik daripada awal sehingga akhir dan disemai dalam diri kita sebagai satu warga negara yang berjati diri yang tinggi. So yang itulah yang kita perlu didik rakyat Malaysia untuk menjadi satu warga negara yang tinggi jati diri, mempertahankan kedaulatan negara. Betul tu, saya sangat setuju dengan pernyataan daripada tuan. Dan tuan, selain daripada program-program tunjang seperti yang tuan nyatakan tadi, apa lagi antara aktiviti-aktiviti yang turut dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan khususnya untuk masyarakat di luar sana untuk kita mengetengahkan lagi semangat patriotisme? Mungkin ada pertandingan-pertandingan yang boleh disertai oleh masyarakat di luar sana tuan. Okey, sebenarnya selain daripada aktiviti yang kita buat secara fizikal di lapangan, banyak lagi aktiviti pertandingan yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan. Antaranya yang sedang kami baru lepas ialah pengisahan
kita melibatkan murid-murid sekolah IPTA mengisahkan tentang tokoh-tokoh yang itu kita telah laksanakan, tapi di negeri lain masih berjalan. Pertandingan sembara sajak, membaca sajak, pertandingan klik foto. So, rakyat yang minat untuk klik foto boleh ambil gambar dan hantar ke portal di Merdeka 360. Dan banyak lagi program-program boleh siapa yang berminat pertandingan yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan masuk dalam portal 360 boleh rujuk ke situ. Ada lebih kurang 8 aktiviti pertandingan yang sedang berlangsung sehingga bulan September ini. Kalau Cik Munawar pun boleh masuk. Klik foto tu bagus tu. So itulah gambar-gambar yang kita ambil semasa kita meraihkan kebangsaan dan post kat situ dan mungkin akan jadi sejarah satu hari nantilah. Okey, sudah pasti dalam semangat bulan kebangsaan ini juga seperti yang Tuan nyatakan, program Merdeka Aid Community Keluarga Malaysia bertujuan untuk kita menggalakkan masyarakat ataupun komuniti untuk mengibarkan jalur gemilang bukan saja di kenderaan-kenderaan malah juga di premis kediaman dan juga premis perniagaan. Betul. Jadi bagaimana setakat hari ini 16 Ogos, berapa hari saja lagi kita akan menjengah ke 31 Ogos. Jadi sambutannya bagaimana sekarang ini di Kuala Lumpur dan Putrajaya? Ini secara jujur ya, pihak berkuasa tempatan di BKL pun telah memasang bendera. Kalau tengok sepanjang jalan tu penuh dengan bendera, termasuk juga LED di jalan-jalan yang jalan utama telah dimasukkan semuanya. Tapi kibar jalur gemilang di premis-premis ni masih berkurangan. Saya rasa perlu lagi pendidikan yang lebih insentif lah kepada rakyat supaya tahap perubahan tu lebih meningkat. Sekarang ni kalau nak beli bendera bukannya susah. Masuk dalam online boleh dapat. Cumanya mungkin dalam keadaan sekarang mungkin bila permintaan banyak bendera dah kurang. Itu juga satu kemungkinan. Tapi kita boleh usahalah. Boleh pergi. Rasa Maidin pun masih ada. Di semua pasar raya ada jual bendera ataupun jalur gemilang. Jadi itulah semangat yang perlu kita tonjolkan untuk kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang dalam semangat kita menyambut bulan kebangsaan pada ketika ini. Jadi apa pun terima kasih saya ucapkan. Boleh tambah sikit? Ya boleh, Tuan. Macam ni, saya cuma memberi satu contoh. Kibar jalur gemilang sebagai rakyat yang tinggi jati diri, semacam kita menang satu pertandingan. Di luar negara. Bila kita menang, bendera dikibarkan, itulah semangat yang perlu ada pada diri kita. Betul. Itu semangat yang perlu kita tonjolkan sebagai sebuah anak keluarga Malaysia. Untuk kita terus mengibarkan jalur gemilang tinggi di julang sebagai tanda kedaulatan negara kita. Jadi terima kasih kepada Encik Lim Antek, Pengarah Penerangan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya atas perkongsian pada pagi ini untuk kita menyemarakkan semangat bulan kebangsaan. Baik penonton, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi